minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, baiklah, pada hari ini kita akan belajar satu tajuk baru iaitu An-Nasrul Jahili. Okey, boleh kamu nampak dekat situ An-Nasrul Jahili. Jadi ustazah terjemahkan An-Nasru ni iaitu prosa Jadi terjemahannya ialah prosa jahili. Maksudnya prosa di zaman jahiliah. Okey Kalau kita tengok subtajuk dia, okey, di bawah dia sababu qillatin nasril jahili allazi wasala ila asrina. Okey, maksudnya ialah faktor yang menyebabkan qillatin nasri sedikit sahaja prosa jahili qillatin nasri jahili allazi wasala ila asrina allazi wasala yang sampai ila asrina ke zaman kita. Okey maksudnya hanya sedikit sahaja prosa di zaman jahiliah yang sampai ke generasi sekarang. Okey kita tengok kana lil arabi, sesungguhnya orang Arab fil jahiliyah di zaman jahiliyah masyarakat Arab di zaman jahiliyah nasrun katsirun. Okey ada banyak prosa, sebenarnya ada banyak prosa yang mereka hasilkan ghairu annahu cuma ianya melainkan ianya ataupun cuma ianya lam yasil tak sampai ila laina ke tangan kita ke zaman kita ilal qalilu minhu kecuali sedikit sahaja minhu daripada prosa tersebut Jadi prosa tu dikatakan banyak sebenarnya dihasilkan di zaman jahiliah, tapi yang sampai ke generasi yang seterusnya sehinggalah ke zaman kita hanya sedikit sahaja Okey, apa sebab dia? Apa faktornya? Okey, ada dua faktor yang menyebabkan nasar itu hanya sedikit sahaja sampai ke generasi yang seterusnya. Faktor yang pertama ialah anal araba kanu ummiyin dikatakan kerana masyarakat Arab itu ummiyina kebanyakannya buta huruf Okey jadi la ya'rifunal kitabah mereka itu tidak pandai menulis ilal qalilu minhum hanya melainkan segelintir saja di kalangan mereka yang pandai menulis Jadi falam yaktubu jadi mereka yang tak pandai menulis ini mereka lam yaktubu mereka tidaklah menulis hazan nasra prosa tersebut Jadi mereka menghafal orang Arab ni terkenal dengan kuat menghafal jadi mereka menghafal tetapi tidak menulis. Jadi bila mereka meninggal dunia kemudian tidak disampaikan kepada anak ataupun cucu mereka, jadi ianya berkubur begitu sahajalah Okey, faktor yang kedua ialah tengok ni faktor yang kedua anal araba ihtammu sesungguhnya orang Arab ataupun masyarakat Arab ini kita bincang di zaman jahiliah ihtammu dekat sini kita tengok mereka itu sangat menitik beratkan bihifzi syi'ri menghafal syair menghafal puisi lisuhulatihi kerana mudahnya dia. Maksudnya pada mereka menghafal syair ini lebih mudah Okey jadi mereka suka menghafal syair kerana dikatakan suhulatihi lebih mudah. Lima fihi minal auzan kerana syair itu dia mengandungi auzanu wal qawafi kerana syair itu dia mengandungi auzan wal qawafi mengandungi intonasi dan rima. Okey dia ada intonasi dan rima yang menyebabkannya iaitu ianya sedap didengar indah disebut macam kita lah macam sekarang ni Okey
orang lebih mudah menghafal lagu daripada menghafal Al-Quran. Begitulah lebih kurang kerana syair itu dia boleh didendangkan dengan intonasi dan rima yang berirama ianya seperti ada irama. Jadi mereka lebih sukalah menghafal syair ini okey kerana begitu keadaannya ada wazan wal qawafi, kerana ada intonasi dan rima yang membentukkan satu irama yang mudah mereka hafaz. Amma manakala amma an-nasru manakala an-nasru maksudnya berbanding dengan an-nasru berbanding dengan prosa ini syair tadi dia ada intonasi dan rima jadi bila menghafaznya bagaikan alunan irama, manakala an-nasru ini prosa ini faqad khala minhuma tak ada kedua-dua tu khala tiada kosong minhuma daripada al-qawafi tu tadi dan juga al-auzan Jadi nasar ini dia tak ada intonasi dan rima walizalik qalla hifzuhu oleh kerana itu oleh kerana tak ada intonasi dan rima tadi maka qalla hifzuhu maka sedikitlah yang menghafaznya. Okey jadi yang perlu kamu ingat sebenarnya faktor yang menyebabkan nasar Arab itu, prosa Arab itu sedikit sahaja disampaikan kepada generasi yang seterusnya sedikit sahaja yang sampai ke tangan generasi yang seterusnya ialah kerana yang pertama ialah kita bincang tadi masyarakat Arab itu yang ummiyin yang kebanyakannya buta huruf jadi tak ramai menghafal nasar. Yang kedua ialah kerana mereka itu ihtamu bihifzi syi'ri kerana mereka tu lebih suka lebih menekankan supaya menghafal syair berbanding dengan nasar berbanding dengan nasar ini kerana dikatakan syair itu puisi itu dia ada intonasi dan rima bila dihafaz bagaikan satu irama bagaikan satu lagu yang mudah untuk mereka ingat Okey jadi mereka pun suka untuk menuturkannya mendendangkannya, mendeklamasikannya kepada halayak ramai dan ianya berterusanlah daripada satu generasi ke satu generasi jadi banyaklah disampaikan dan ianya sampailah ke tangan generasi yang kemudian berbanding dengan nasar tadi okey sedikit saja yang yang ditulis yang sampai ke tangan generasi zaman moden okey kemudian itu yang kedua pula tadi kita bincang kenapa sedikit saja nasar sampai ke tangan sampai ke generasi yang generasi yang kemudian sebab apa kerana dua faktor tadi. Kita bincang pula tentang aghradun nasri iaitu tema-tema prosa. Kalau dulu kita bincang tentang tema-tema syair puisi, sekarang kita bincang pula tentang tema-tema nasar okey nasar pun ada tema-temanya antara tema nasar yang pertama ialah okey dia punya prosa itu yang pertama ialah tema dia at-tahridu 'alal qital iaitu galakkan supaya berjuang berperang al-qital dekat situ berperang okey jadi ada penulisan kalau kamu belajar bahasa Melayu mungkin nasar itu nasar moden itu mungkin antara jenis nasar moden ialah seperti cerpen apa lagi teater dan sebagainya tetapi nanti kita akan bincang juga nasar ada 4 jenis nasar di zaman jahili nanti kita akan bincang tetapi sebab kita masuk tajuk aghradun nasar dulu tema nasar dulu ianya selalunya berkisar tentang apa okey yang pertama ianya tentang at-tahridu 'alal qital yang mana nasar itu dia menerapkan supaya tahridu 'alal qital supaya berjuang dalam peperangan okey tengok ini yang pertama at-tahrid 'alal qital galakkan supaya berjuang berperang wal akhzi bis-sa'ri dan juga
meniupkan semangat juang. Okey ya. Jadi Nasar itu dia berperanan untuk meniupkan semangat juang supaya berani untuk berperang, ya, mungkin mempertahankan kabilah mereka lah, ya. Okey, kita tengok pula poin yang kedua. Poin yang kedua ialah islahu zatil bayin, ya, islahu zatil baini, ya, iaitu mendamaikan dua puak yang bermusuhan, ya, ataupun boleh juga kita sebutkan sebagai perjanjian damai, ya. Kadang-kadang Nasar itu dalam bentuk perjanjian damai antara dua, ya, puak ataupun dua kumpulan ataupun dua kabilah yang berperang. Okey, ya. Dan ada juga yang ketiga, ya. Tema yang ketiga ialah al-munafarati wal mufakharat. Ya, ini syair pun ada tema ini, iaitu Nasar itu berkisar tentang al-munafarat, ya, tentang kutuk, ya, kutuk mengutuk, ya, mungkin di kalangan kabilah, ya. Wal mufakharat, ya, dan juga berbangga-bangga, ya, berbangga maksudnya dengan kabilah mereka, dan munafarat ialah mungkin mereka mengutuk kabilah yang lain, ya. Selalunya berlaku bila ada satu kabilah mengutuk kabilah mereka, mereka akan membalas semula yang kutukan tersebut. Okey, begitu, ya. Jadi itu tema yang ketiga, ya, tema Nasar yang ketiga, ya. Okey, tema Nasar yang keempat, ya, di zaman jahili ini ialah as-safaratu wal wufud, ya, iaitu boleh kita terjemahkan sebagai perutusan, ya. Okey, sebagai perutusan, ya, ataupun duta, okey, ya. Jadi dia membawa perutusan, ya. Jadi perutusan yang dibawa oleh rombongan itu, ya, dianggap sebagai salah satu daripada bentuk Nasar, ya, sebagai salah satu daripada bentuk prosa, ya. Okey, lagi, ya, tema yang kelima ialah, ya, tema Nasar yang kelima ialah dalam bentuk, ya, khutbah nikah, ya, iaitu khutbah, ya, khutbah nikah, ya, khutbah perkahwinan itu juga dianggap sebagai salah satu daripada tema Nasar, ya, di zaman jahili, ya. Ada dia punya ayat-ayat dia, ya, ada dia punya ungkapan dia, ya, yang dianggap sebagai ungkapan, ya, khutbah nikah itu dianggap sebagai tema Nasar, ya. Dan yang keenam iaitu al-wasaya, ya. Ia bertemakan wasaya, iaitu wasiat, ya. Kalau kita tengok di dalam ini, tapi kita bincang di zaman jahili, ya. Mungkin wasiat daripada seorang bapa kepada seorang anak, daripada seorang ketua kabilah kepada dia punya pengikut-pengikutnya, kan, ya. Kalau dalam Al-Quran pun, ya, wasaya, wasiat Luqmanul Hakim, ya, begitu indah, ya, sebab itu kalamullah, ya, tapi yang kita bincang ini antara Aghradun Nasar, antara tema Nasar, ya, di zaman jahili ialah al-wasaya dalam bentuk wasiat, ya. Okey. Okey, ya, dan yang terakhir yang ketujuh ialah temanya iaitu al-wa'zu wat ta'ammul wat tawjihu, ya. Ya, temanya dalam bentuk al-wa'zu, ya, peringatan, ya, at-ta'ammul, penelitian, dan juga at-tawjih, ya, pandangan, ya. Jadi ada juga Nasar yang dia berbentuk tema ni ialah berkisar tentang al-wa'zu, ya, peringatan, ya, yang ingin disampaikan oleh seseorang, ya, kepada masyarakat, ya, ataupun menceritakan tentang pemerhatian, penelitian dia, ya, untuk kemudian disampaikan kepada masyarakat. Begitu juga dengan taujih, ya, pandangan, ya, pandangan pengarang Nasar itu sendirilah, ya. Okey, ya, kepada masyarakat. Okey, ya. Jadi itu antara, ya, tema-tema syair, dan kita tengok tadi ada 7, kan, ya. Ada 7 semuanya. Okey, ya. Okey. Jadi kita beralih pula, ya, ke subtajuk yang berikutnya sekejap. Okey, ya. Okey, kita tengok subtajuk yang berikutnya. Okey. Tadi Ustazah ada sebut, ya, Nasar ini ada beberapa jenis, ya. Okey, ya. Kita tengok subtajuk dia. Okey. Anwa'un nasril jahili, ya. Anwa'un nasril jahili. Okey, ya. Jenis-jenis
prosa jahili. Okey, ada 4. Okey, kita tengok. Yang pertama ialah al-khatabah, iaitu khutbah. Okey, kita akan terangkan perincian dia. Yang kedua ialah saj'ul kahan. Saj'ul kahan ini ialah mentera kahan ini boleh kita terjemahkan sebagai tukang tenung, tukang telik, ya, bomoh, ya, lebih kurang macam itulah. Okey. Kemudian al-hikam wal amsal, ya, kata-kata hikmah dan juga amsal, perumpamaan. Dan yang keempat ialah al-wasaya. Okey, ya. Bentuk yang keempat, bentuk nasar yang keempat ialah dalam bentuk wasaya, wasiat. Ya, kalau tadi kita tengok tema dia, sekarang bentuk nasar itu juga, ya, ada, ya, perkataan al-wasaya, iaitu dalam bentuk wasiat. Okey, ya. Jadi untuk hari ini kita ambil satu sahaja dulu, ya. Kita akan perincikan tentang tajuk yang pertama, iaitu al-khitabah, iaitu khutbah. Okey, ya, sekejap, ya. Okey, kita tengok khutbah. Okey, ini dia. Okey, ya. Jadi subtajuk, ya, yang berikutnya ialah al-khitabah, ya, iaitu khutbah, al-khutabah, ya, ataupun kita sebut sebagai khutbah, ya. Khutbah tu dah biasa kita sebut dalam bahasa Melayu, ya. Jadi mungkin kamu dah faham, ya, tapi dia ada ta'arif dia, ya. Definisi khutbah ialah hiya, okey, ya, tolong ambil terjemahan, ya, jangan lupa, hiya al-qaulul lazi, ya, iaitu kata-kata, al-qaul, ya, kata-kata, al-lazi, yang yulqiyahul qail, yang disampaikan oleh penyampai, atau boleh kita sebut sebagai pemidato, ya. Okey, jadi hiya al-qaul, ya, kata-kata ataupun ungkapan, allazi yulqiyahul qail, yang disampaikan oleh pemidato, fi mujtama'i minan nas, ya, di halayak orang ramai, liyuqni'ahum bi ra'yih, ya, untuk menyatakan pandangannya. Okey, jadi pemidato itu dia berada di halayak orang ramai untuk menyatakan pandangan dia tentang sesuatu, au yuwajjihahum ila ma yara, ya, ataupun untuk menjelaskan, ya, pandangan dia tentang sesuatu perkara. Okey, ya. Okey, kita tengok pula jenis-jenis pidato ini, al-khitabah, khutbah ni tadi, ya. Jadi anwa'uha, khutbah ini ada jenis juga, yang terbahagi kepada 4 jenis juga. Kita tengok, ya. Yang pertama, ya, jenis yang pertama, khutbah, boleh kita terjemahkan khutbah ini sebagai pidato, iaitu, ya, al-khatabatu siyasiyah, ya, iaitu khutbah berbentuk politik, siyasiyah, ya, pentadbiran ataupun kita sebut sebagai politik lah. Okey, ya. Contoh dia, okey, ka khutabil qadah, seperti ucapan ketua, ya, ketua pemimpin, menteri ke, lebih kurang macam tu. Kalau sekarang, ya, zaman dulu tu ialah ketua kabilah, ya, wa zu'ama, ya, pembesar, fil masyakil siyasiyah, ya, berkaitan tentang masyakil, ya, masalah siyasiyah, ya, politik ataupun pentadbiran, ya. Jadi jenis pidato yang pertama ialah pidato politik, yang mana ianya diungkapkan selalunya oleh ketua ataupun pembesar, ya, pemimpin ataupun pembesar, yang berkisar tentang masalah-masalah politik, ya, masalah-masalah pentadbiran lah. Okey, itu salah satu jenis pidato, ya. Okey. Jenis yang kedua pula ialah khitabatud diniyah, iaitu khutbah keagamaan, ya. Khutbah yang berbentuk keagamaan ini macam mana? Contohnya ialah ka khutabil wa'zi, ya, seperti pidato yang berbentuk al-wa'zi, peringatan, ya, tentang jangan buat dosa, ya, contohnya wa nushi, ya, nasihat, ya, wa da'wati ilal khair, dan juga ajakan, ya, melakukan kebaikan. Okey, itu adalah antara contoh khutbah
keagamaan ataupun pidato keagamaan. Pidato yang berkisar tentang ad-diniyah, ya, agama. Okey, yang ketiga pula ialah al-khutabatul ijtimaiyah, ya, pidato kemasyarakatan, ya. Okey, jadi jenis yang ketiga ini, pidato kemasyarakatan ini, dia tentang apa, ya? Wa ta'ridu, ya, ianya membentangkan masyakilul mujtama', ya, tentang masalah masyarakat, ya. Contoh kita sekarang ada tentang COVID-19 contohnya. Kalau zaman dulu pun dia adalah masalah dia, ya, tentang pergaduhan antara kabilah ke, tentang wabak ke, yang tentang masalah sosial ke. Okey, itu, ya, maksudnya pidato kemasyarakatan ini dia berkisar tentang masalah masyarakat, ya, masyakilul mujtama', ya, masalah masyarakat, ya, masalah sosial, ya, waturuki, dan cara-cara, yang kalau ikutkan turuki ni jamak daripada perkataan tariqun, iaitu jalan, ya, cara ataupun kaedah ilajiha, ya, merawatnya. Okey, ya. Dia membincangkan tentang pidato itu berkisar tentang masalah masyarakat, kemudian kaedah penyelesaiannya, kaedah merawatnya masalah tersebut pula, ya. Okey. Dan yang terakhir ialah, ya, jenis yang terakhir ialah pidato ilmiah, ya, khutbah ilmiah, iaitu khutbah berbentuk keilmuan, ya, pidato keilmuan, ya. Okey, jadi di zaman jahiliah, ya, pidato jenis ini ialah seperti kadurusi, seperti pembelajaran, ya, wa muhadarat, ya, seperti pembelajaran dan juga menghadiri muhadarat, ya, seperti menghadiri kuliah. Okey, ya. Okey. Jadi itulah dia 4 jenis pidato, ya. Dan yang mana, ya, pidato ini sangat memainkan peranannya di zaman masyarakat Arab jahili dululah. Okey, ya. Dan kita tengok sedikit, ya, isi penting di bawah itu, ya. Dikatakan walam yujadu min hazil anwa', dikata fil asril jahili, ya, yang dikata lam yujad min hazil anwa', ya, tapi dikata tidak didapati, ya, beberapa jenis, ya, pidato itu, ya, di zaman jahili. Maksudnya tak ada sampai ke kita, ya, ilal khatabatu, kecuali khutbah ataupun pidato yang berkisar tentang, ya, asiasiyah, ya, tentang politik, pentadbiran, dan juga wal ijtimaiyah, dan juga kemasyarakatan. Jadi contoh khutbah, ya, yang sampai ke tangan kita, yang boleh kita tatap, ya, ialah antaranya ialah pidato asiasiyah, ya, yang berbentuk pentadbiran, berbentuk politik, dan yang kedua ialah tentang kemasyarakatan. Manakala pidato adiniyah, ya, kalau kita tengok, ya, sebab dikata yang contoh yang ada ialah asiasiyah dan juga al-ijtimaiyah sahaja, dikata, ya, lam jujatnya tak jumpa, yang tak ada yang jenis yang lain itu. Maksudnya tak ada contoh hitabah diniyah dan juga tak ada contoh hitabah ilmiah. Ini di zaman jahili, ya, bukan di zaman Islam, ya. Kalau di zaman Islam ada, ya. Okey, jadi Ustazah rasa sampai di situ sahajalah, ya. Ada beberapa subtajuk tadi yang kita belajar. Ustazah harap kamu ambil terjemahannya sebagai persiapan, ya, untuk menghadapi, ya, peperiksaan SMA, ya, tak lama lagi, ya. Bukan lama sangat, sebab sekarang ni dah bulan berapa, ya? Sebab sekarang ni dah bulan 8, ya, dah penghujung bulan 8. Okey, itu saja. Kalau tak faham boleh PM Ustazah. Harap salin terjemahannya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.